Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 65, syarat-syarat tamyiz pada haid. Syarat-syarat tamyiz pada haid ini adalah sambungan daripada tamyiz yang telah dibincangkan pada muka surat yang sebelum. Masuk kita syarat-syarat tamyiz pada haid. Setelah dapat menentukan darah yang kuat dan lemah, berdasarkan kepada syarat tamyiz lah. Pada muka surat 62 tu, nilai kekuatannya 5, 4, 3, 2, 1 tu, kehitaman, kemerahan, coklat, keperangan, kekuningan, kekeruhan, warna tanah, kental, kepekatan dan berbau tadi tu. Maka dapat tentulah mana yang kuat, mana yang lemah, mana darah qawi, mana darah dhaif. Dah dapat tentulah sebab dah ada kira-kiraan yang kita yang ada pada muka surat sebelum ni. Maka yang kuat adalah haid dan yang lemah adalah istihadah. Maka yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Kalau kita tengok, kalau kehitaman dengan kemerahan, darah itu berterusan lebih 15 hari 15 malam, contohnya 8 hitam 8 merah, maka yang hitam markahnya 5, yang merah markahnya 4. Maka hitam markah 5, merah markah 4. Maka mana haidnya? Haid adalah kalau 8 hari lah, 8 hari hitam 8 hari merah, maka haid yang kuat iaitu hitam lah. Dalam contoh tadi. Ya. Tapi ada syarat, dengan 3 syarat. Ada syarat dengan 3 syarat. Yang pertama, keseluruhan darah yang terlibat, sama ada kuat atau lemah, mesti melebihi 15 hari 15 malam. Itu syarat pertama. Darah, bila kita nak sebut, ada darah lemah, ada darah kuat. Yang mana kalau campur darah lemah, darah kuat dan darah lemah, kalau campur lebih 15 hari 15 malam, lebih 360 jam. Jika darah berhenti dalam keadaan tidak melebihi garisan 360 jam, maksudnya masih lagi dalam 15 hari 15 malam lah. Sebab 15 hari 15 malam ni kalau kali 24, sehari kan 24 jam, maka dia berjumlah
berjumlah 360 jam. Tiba-tiba darah yang ada darah kuat, ada darah lemah. Berhenti, kalau campur darah kuat dan darah lemah tu berhenti dalam 15 hari. Contohnya 7 hari hitam, 7 hari merah. Memang ada darah kuat iaitu hitam. Memang ada darah lemah iaitu merah. Memang ada. Tapi tak lebih 360 jam keseluruhan tu. Tak lebih 15 hari 15 malam tu. Kalau tak lebih macam mana? Maknanya tak ada syarat lah. Tak cukup syarat lah. Jadi macam mana? Kaedah darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Buka muka surat 65 tu. Maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Sebab maka keseluruhannya adalah haid. Jadi kaedah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Syarat yang pertama, kalau campur darah kuat dan darah lemah mesti kena lebih 15 hari 15 malam. Mesti kena lebih 360 jam. Barulah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Contohnya 8 hitam, 8 merah. 8 campur 8, 16. Cukup syarat tu. Bila cukup syarat iaitu lebih 15 hari 15 malam, bila campur darah kuat dan darah lemah, maka darah kuat, haid adalah darah yang kuat iaitu 8 hitam. Kalaulah contohnya 7 hari hitam, 7 hari merah, maka 7 tambah 7 baru 14. Ada kuat, ada lemah. Kaedah darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah tidak terpakai. Habis tu berapa hari haidnya? 14 hari. Sebab tak lebih 15 hari. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Selagi dia tidak melampaui sebanyak-banyak haid, maka semualah haid, walaupun warna apa sekalipun. Okay. Contohnya 7 hari darah hitam diikuti dengan 6 hari darah merah. 7 hitam, lepas tu 6 merah. 7 campur 6 baru 13. 7 campur 6 baru 13. Maka haidnya adalah 13 hari. Kan ada darah kuat iaitu darah hitam. Kan ada darah lemah iaitu darah merah. Tak ke darah kuat adalah haid? Jika tak lebih 15 hari, maka keseluruhannya adalah haid. Ada orang salah faham. Dia kata darah 7 hari yang keluar 7 hari hitam, 6 hari merah tu, dia kata 7 hari yang hitam tu macam darah haid. Dia kata macam biasa duk datang. Dari sudut warnanya, dari sudut kekentalannya, dari sudut baunya, lepas tu pula dia berketul-ketul macam darah haid yang 7 hari hitam tu. Lepas tu masuk hari seterusnya, hari ke-8, yang kata 6 hari merah tadi, warna dia merah tu macam merah darah luka, tak macam haid langsung. Bau pula tak ada bau haid. Kekentalan pun tak berapa kental, tak ada ketul-ketul, tak ada senggugut pun. Yang 6 hari tu yang merah tu. Yang ada senggugut ni yang 7 hari, yang mula-mula yang hitam tu. Masuk hari ke-8 yang merah ni sampai hari ke-13, tak ada rasa apa, tak ada rasa macam haid pun, dia kata. Maka haid adalah 7 hari. Ada 7 hari hitam. Sebab ada ciri-cirinya. Ada orang faham macam tu tau. Dan dia amal macam tu sampai ke sudah. Dia amal. Daripada anak dara sampai ke tua dia amal macam tu. Dia tak kira lebih 15 hari, tak lebih 15 hari. Dia kira yang dia tu tahu dah darah haidnya ciri-ciri macam mana, dah selalu datang, dah biasa sangat dah. Jika datang yang macam biasa datang, warna merah kehitaman, berketul, senggugut, pening kepala, rasa nak marah orang aja. Lepas selama 7 hari dah memang biasa 7 hari. Masuk hari ke-8 rasa seronok, tak rasa marah-marah dah, senggugut tak ada, darah tu pula warna merah-merah jambu sikit pula. Contohlah. Tak macam darah haid dah. Maka dia mandi pada waktu tu dan dia semayang. Hukumnya haram, dosa besar. Sebab selagi dalam 15 hari
Tak kiralah darah hitam ke merah, semuanya adalah haid. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15. Yang darah yang keluar yang macam-macam warna keluar tadi tak melebihi 15 hari 15 malam. Hukum tamyiz tidak terpakai kerana hukum tamyiz tidak terpakai kerana darah yang keluar masih belum melebihi tempoh sebanyak-banyak haid lagi. Jadi hukum tamyiz tidak terpakai sebab darah masih belum melebihi sebanyak-banyak haid. Maka semualah. Tapi nak lawan aja orang perempuan ni. Tapi biasanya 7 hari. Kali ni 13 hari, 14 hari. Tak puas hati lagi tu. Dah lah tu ciri-ciri tak sama pula tu. Nak lawan lagi. Sedangkan hukum dah ada maksimum 15 hari. Selagi tak lebih, selagi itulah semuanya haid. Hitam ke merah ke semua haid. Perhatikan contoh di bawah ini dengan teliti. Perhatikan contoh di bawah ini dengan teliti. 7 hari hitam, 6 hari merah. Haid 7 hari hitam, 6 hari merah. 13 lah maknanya, kedua-duanya. Contoh kedua, 5 hari merah, 9 hari hitam. 5 hari merah, 9 hari hitam. Maka haidnya 5 hari merah, 9 hari hitam. Sebab baru 14 hari. Tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Maka semualah. Maka semua haid. Okey. Senang aja tu. Yang kedua, darah kuat memenuhi syarat asas haid. Bila darah tu kalau campur darah kuat dan darah lemah lebih 15 hari. Darah kuat dan darah lemah lebih 15 hari, dah cukup syarat yang pertama. Ada lagi syarat yang kedua, iaitu kenalah memenuhi syarat asas haid, iaitu darah kuat tidak kurang daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalaulah tak cukup syarat haid, iaitu kurang 24 jam yang darah kuat, nak kata dia haid macam mana? Ataupun darah kuat lebih 15 hari 15 malam, nak kata haid macam mana? Sebab lebih syarat asas haid. 3 syarat asas haid yang memang tak boleh bawa bincang dah. Istilah tak boleh bawa bincang. Iaitu 3 benda. Sekurang-kurang 24 jam atau sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam atau 360 jam, dan suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. 3 syarat ni tak boleh lawan. Marilah macam mana keadaan pun, syarat ni tak boleh dilawan. Maksud tak boleh langgar. Tamyiz ke, adat ke, apa benda ke, tak boleh langgar. 3 perkara tadi. 3 syarat asas haid, iaitu sekurang-kurang 24 jam atau sehari semalam, sebanyak-banyak 360 jam ataupun 15 hari 15 malam, dan sebelum itu dia telah suci sebanyak 15 hari 15 malam atau 360 jam. Okey. Tak boleh lah. Tak boleh buat apa dah yang tu. Itu syarat asas. Jadi contohnya 2 hari darah hitam diikuti dengan 14 hari merah. 2 hari hitam, 14 hari merah. Syarat pertama dia mesti lebih 15 hari kan. 14 tambah 2, 16. Cukup syarat yang syarat pertama. Syarat kedua pula, darah kuat mesti lebih 24 jam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Cukup syarat tak? Maka 2 hari hitam memenuhi syarat asas haid,
Cukup syarat asas haid. Kemudian keluar 14 hari darah merah adalah istihadah. Cukuplah syarat haid, iaitu darah kuat adalah haid, iaitu darah hitam dalam kes ni, darah merah adalah istihadah. Apa syaratnya? Pertama, hitam campur merah lebih 15 hari 15 malam. Syarat pertama cukup. Yang kedua, darah kuat tu lebih 24 jam. Ya, iaitu 2 hari. Maka cukup 2 syarat. Bila cukup 2 syarat haid ni, maka darah hitam adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Okey. Maka haidnya adalah 2 hari hitam kerana keseluruhan darah yang keluar melebihi 15 hari, iaitu 2 tambah 14 tadi, iaitu 16 hari. Okey. Perhatikan contoh di bawah. 2 hari hitam, 14 hari merah, kes tadi tu. Maka haid adalah 2 hari hitam. Contoh satu lagi. Contoh kedua. 10 hari hitam, 10 hari merah. Maka haid adalah 10 hari hitam. Sebab apa? Syarat yang pertama cukup, iaitu campur dua-dua darah kuat dan darah lemah adalah lebih 15 hari, iaitu kalau kes ni 20 hari lah. Syarat pertama. Syarat yang kedua, darah hitam lebih 24 jam, tak lebih 15 hari kan? Maka cukup syarat. Itulah contoh dia. Senang faham kot. Senang faham. Cuma sebelum kita teruskan, sedikit perbahasan. Jika walaupun dalam kes tadi 2 hari hitam, 14 hari merah, haidnya adalah 2 hari hitam. Kes yang kedua, walaupun hitam 10 hari, merah 10 hari, cukup syarat, maka haidnya adalah 10 hari hitam. Tapi tetap juga dalam dua-dua kes ni dia wajib mandi pada hari yang ke-16. Mai kita tulis sikit. Tengok whiteboard. Okey, tengok whiteboard ya. Baik, tengok whiteboard. Kita ambil contoh tadi masing-masing tengok kitab. 2 hari hitam, 14 hari 2 hari hitam, 14 hari merah. 2 hari hitam, tulis dulu. Okey. 2 hari hitam, 14 hari merah. 3, 4, 5, 6, 7 14 hari. Maka haidnya adalah hitam 2 hari lah. Yang lain adalah istihadah, iaitu hari yang ke-3 ni sampai hari ke-16 adalah istihadah. Okey. Walaupun haidnya adalah 2 hari hitam, bakinya adalah istihadah, tapi tetap juga dia tak boleh mandi pada hari yang ke-3 ni. Tak boleh mandi. Mandi solat
Tak boleh. Soalannya, istihadah kan wajib solat, boleh mandi wajib solat istihadah, bukan haid. Apa hal pula tak boleh ni? Sabar dulu. Kenapa tak boleh? Kerana ketika kejadian ni, ketika pada hari yang ketiga keluar merah, masuk baru hari ketiga, masih lagi tak lebih 15 hari 15 malam, masa hari ketiga, dan berkemungkinan darah akan berhenti. Berkemungkinan darah akan berhenti hari ketiga, hari keempat mungkin akan berhenti. Jika berhenti semua haid, maka dia tunggu pula hari keempat merah lagi, maka tak boleh mandi, tak boleh sembahyang lagi walaupun istihadah. Sebab dia mana tahu lagi tu istihadah. Bila dia tahu? Dia tahu pada hari yang ke-16 baru dia tahu. Hari ke-16 ni baru dia tahu, baru dia tahu dia sedang istihadah. Hari ke-16 baru dia sedar. Habis pada hari yang kelima tak sedar. Tak sedar lagi sebab baru 5 hari keluar darah. Mungkin juga dia akan berhenti, maka haid adalah 5 hari. Hari ke-6 keluar juga, hari ke-7 keluar juga, mungkin berhenti hari ke-8. Maka semua adalah haid. Sebab tu dia tak boleh mandi lagi walaupun istihadah, kerana dia tak tahu lagi waktu tu. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi bila lebih melepasi sempadan 15 hari 15 malam, masuk hari ke-16. Bila masuk pada hari ke-16, barulah dia tahu dia sedang istihadah. Bila dia tahu dia sedang istihadah, maka pada waktu tu barulah dia tengok balik kalender dia. Rupa-rupanya hitam 2 hari, merah 13 hari, baru masuk hari yang ke-14. Hari ke-16 ni hari ke-14 merah lah. Baru sedar waktu ni, baru tahu, baru yakin. Maka walaupun haidnya adalah 2 hari saja, iaitu yang hitam, kerana boleh tamyiz, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah, tapi dia tetap juga wajib menunggu sehingga hari yang ke-15, sehingga masuk hari yang ke-16 untuk dia buat kiraan. Jadi istihadah ni macam mana? Kan wajib sembahyang, maka dia wajib qada berapa hari? Dia wajib qada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari dia wajib qada sembahyang. 13 kali 5, sebab satu hari 5 waktu tinggal sembahyang. 65 solat dia kena qada. Ini anggaran aja, mungkin kurang sikit kot. Kira betul-betul lah secara tepat. Ni anggaran aja. Mungkin lebih satu waktu, mungkin kurang 1-2 waktu. Okay, jadi pada hari ke-16 ni dia perlu apa? Hari ke-16 ni dia perlu mandi. Ada darah nak mandi macam mana? Itulah namanya istihadah. Dia perlu solat. Kalau bulan Ramadan dia puasa. Apa-apalah semua seterusnya. Apa, masuk masjid boleh, baca Quran, jima', semua boleh lah. Hari ke-16 ni dah boleh lah. Walaupun ada darah, kerana waktu tu dia dah tahu dah istihadah. Bukan sahaja hari ke-16 istihadah, hari ke-3 pun dah sejak hari ke-3 istihadah dia. Cuma dia baru tahu pada hari yang ke-16. Okay. Dan dia kena qada solat 65 waktu lebih kurang. Okay. Habis. Dalam kes yang 10 hari tadi macam mana pula? Dalam kes 10 hari tadi kan ada contoh kedua saya bagi, 10 hari hitam, 10 hari merah. Oh, sekejap. Jadi hari yang ke-17 yang kes tadi, darah berhenti. Hari ke-17 darah berhenti.
Okey. Hari ke-17 darah berhenti. Darah berhenti. Dia perlu buat apa darah berhenti ni? Hari ke-17. Tak perlu buat apa-apa. Teruskan solat, teruskan puasa, teruskan masuk masjid, teruskan baca Quran, teruskan nak buat apa semua, teruskan. Pada hari ke-17. Tak perlu mandi dah. Tak perlu mandi dah. Kerana dia dah mandi pada hari yang ke-16. Okey. Tengok contoh yang kedua. 10 hari hitam, 10 hari merah. 10 hari hitam. Lepas tu merah. Boleh tamyiz kes ni. Ya, boleh tamyiz. Oleh kerana boleh tamyiz, maka haidnya boleh tamyiz tu maksud boleh bezakan sifat darah. Jadi kenapa kata boleh tamyiz? Kerana ada kuat ada lemah. Syarat yang pertama hitam, darah kuat. Syarat yang pertama darah kuat dan darah lemah jika dicampur lebih 15 hari. Memang lebih pun 15 hari. Syarat yang kedua, darah kuat lebih 24 jam, tak lebih 15 hari darah kuat. Cukup lebih 24 jam, tak lebih 15 hari, 10 hari je darah kuat. Maka haidnya adalah hitam, merah adalah istihadah. Samalah macam tadi. Okey. Walaupun begitu, dia tetap macam kes tadi, dia wajib mandi hari ke-16. Dia wajib tunggu. Sebab apa? Pada hari yang ke-11, bila bertukar darah hitam kepada darah merah, jika lepas hari ke-11, hari ke-12 tu berhenti, maka haid semua. Berterusan darah sampai hari ke-12. Sampai hari ke-12 masih lagi tak boleh mandi. Kenapa? Kan istiadah. Waktu tu mana tahu istiadah lagi. Sebab tak melebihi 15 hari 15 malam lagi. Darah hari ke-13 masih lagi tak tahu. Mungkin juga darah berhenti lepas pada tu. Jika darah berhenti, haid semua. Kalau berhenti, darah haid semua. Sebab tu tak boleh mandi lagi. Hitam ke merah ke semua. Masuk hari ke-14, darah ada lagi. Masih lagi. Kalau darah berhenti hari ke-14 tu, haid semua. Hitam ke merah semua. Tak melebihi 15 hari 15 malam lagi. Hari ke-15 datang lah. Masa ni berdebar lah. Apa hal pula dah masuk 15 hari ni tak berhenti ke? Berhentilah. Dah berdebar lah. Bagi orang yang tahu. Orang yang tak tahu dia tak berdebar. Dia kata apa susah. Kalau darah datang lebih 15 hari, 15 hari pertama haid, hari ke-16 istiadah. Senang. Memanglah senang. Salah. Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, maka jika darah lebih naik, darah lebih melepasi 15 hari, pergi hari ke-16, maka hari ke-16 tu istiadah lah. Haid adalah hari pertama sampai hari ke-15. Bukannya susah pun. Memanglah. Sebab tu dia tak berdebar pada hari ke-15. Sebab dia tak reti. Salah. Jadi sebenarnya hari ke-15 bagi orang yang pandai, orang reti, dia berdebar lah. Ni istiadah ke ni? Kalau istiadah, sudah nak kena kira. Susah nak kena kira ni. Nak tengok tamyiz, nak tengok adat, nak tengok balik kalender yang lepas. Bagi orang yang salah faham, biar je hari ke-16 istiadah, hari ke-15 haid. Senang dia. Jadi tiba-tiba darah melepasi 360 jam, masuk hari yang ke-16, barulah dia tahu darah dia telah bercampur haid dan istiadah. Jadi nak tengok apa? Syarat pertama, tengok tamyiz. Ada hitam, ada merah tak? Ada kuat, ada lemah tak? Ada. Darah kuat lebih tak 24 jam? Lebih. Darah kuat tak lebih ke 15 hari? Tak lebih. Maka cukup syarat. Maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istiadah. Maka mandilah dia. Memang berdebar lah. Nak qada lagi apa kan? Mandilah dia. Mandi, solat, puasa kalau bulan Ramadan, baca Quran macam tadi, masuk masjid boleh, dan kalau jimat bersetubuh boleh lah masa ni. Boleh semua dah. Habis tu haidnya cuma 10 hari. Macam mana hari ke-11 sampai hari ke-15? 5 hari ni wajib qada. Alamak. Qada berapa hari? Mudah-mudah kata 5 kali 5, 25 waktu kena qada. Tapi ni mudah-mudah kira je.
Secara tepatnya kena kira sendirilah. Kadang-kadang mungkin 24 waktu je, korang mungkin 23, kadang mungkin 26. Bergantung kepada darah yang berhenti atau darah yang keluar tadilah. Okey. Selesai. Pada hari ke-21, darah berhenti. Stop. Maka tak perlu mandi, tak perlu apa dah. Teruskan je hidup macam biasa. Okey. Selesai. Senang je ni. Baik, baca lagi. Seterusnya, jika darah lemah berterusan, tidak berhenti, darah lemah tu berterusan, tak berhenti-henti, maka ianya adalah istihadah walaupun panjang tempohnya. Walaupun panjang tempohnya sekalipun, kerana tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Tengok contoh tu. Tengok contoh. Hitam 7 hari, merah 20 hari. Maka haid adalah 7 hari hitam, 20 hari merah adalah istihadah ataupun hukum suci lah. Sama macam kes tadi, mandi pada hari yang ke-16, sama juga. Nanti ada yang kena qada, sama macam tadi. Ataupun dia panjang, 6 hari hitam, 300 hari merah, dalam keadaan tak ada putus-putus, terus saja, maka haidnya adalah 6 hari hitam dan 300 hari merah adalah istihadah. Lamanya, manalah tahu. Fatrah cek ada tapi tak keluar darah, boleh jadi gitu. Maka banyak, habis lamanya sampai 300 hari istihadah semayang aja, darah tu ada, dia kata. Walaupun, sebab boleh tamyiz, ada darah kuat, ada darah lemah. Ada darah kuat, ada darah lemah, walaupun lama sekalipun, dengan syarat berterusan lah, jangan berhenti. Kalau on off itu cerita lain, itu perbahasan lain. On off darah yang darah 300 hari tu ada kejadian keluar, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia keluar balik, 2-3 hari keluar, tu cerita lain. Ni cerita berterusan, darah berterusan je, tak berhenti-henti. Tapi sebelum tu awal-awal 6 hari hitam, lepas pada tu baru merah dan berterusan merahnya. Maka dalam kes 6 hari hitam 300 hari merah ni, mandi pada hari ke-16 juga dan teruskan semayang sampai 300 hari. Terus habis semayang sudah, walaupun lama sekalipun. Okey. Jika darah kuat kembali keluar kembali, jika darah kuat kembali keluar setelah darah lemah, maka disyaratkan darah lemah itu melebihi 15 hari 15 malam. Tu syarat dia. Jika darah kuat kembali keluar setelah darah lemah, maka disyaratkan darah lemah tu, maknanya darah kuat, keluar darah kuat, lepas tu keluar darah lemah, lepas tu keluar darah kuat balik. Keluar darah kuat balik, yang macam sama macam darah lemah, sama macam darah kuat awal-awal tadi. Okay? Habis darah kuat balik tu darah apa? Haid ke istihadah? Habis yang 300 hari tadi, yang 300 hari tadi darah merah berterusan, maka semua adalah istihadah. Yang ini darah kuat keluar, lepas tu darah lemah, lepas tu darah kuat keluar balik. Yang keluar balik darah kuat tu apa? Darah kuat yang awal tu haid lah. Darah lemah yang merah yang tengah-tengah ni istihadah lah. Tiba-tiba keluar kuat balik, darah kuat balik tu darah apa? Tu syaratnya darah lemah tadi mesti lebih 15 hari 15 malam supaya dapat dihukumkan sebagai istihadah, yakni sekurang-kurang suci. Untuk darah kuat yang datang tu, darah kedua yang datang kembali tu, dihukumkan sebagai haid.
Perhatikan contoh ini. 6 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. 7 hari hitam. Jadi 6 hari hitam pertama tu haid, 15 hari merah tu adalah istiadah suci, 7 hari hitam balik tu adalah haid kitaran kedua. Kerana 3 syarat asas haid, sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Suci dengan istiadah sama hukum. Jadi oleh kerana 6 hari hitam dia haid, 15 hari merah, 360 jam merah, kemudian keluar balik hitam, maka hitam yang keluar balik adalah haid kitaran kedua, 15 hari merah adalah istihadah ataupun kita panggil suci. Walaupun macam ni ceritanya, macam ni, tetap juga mandi pada hari yang ke-15. Kita cuba tulis balik buat ni. Ingat contoh tu. Kita baca contoh yang kedua dululah. Contoh yang kedua, 9 hari hitam, 40 hari merah, kemudian 3 hari hitam. Maka 9 hari hitam adalah haid, 40 hari merah semua istiadah, 3 hari hitam datang balik itu adalah haid kitaran kedua kerana cukup syarat. Kena cukup syarat. Tapi mandi macam mana nak mandi? Bila nak mandi? Mandi pada hari ke-16 juga. Mari kita tengok. Tengok whiteboard balik. Ingat contoh tu Bagi yang tak ada kitab, ingatlah contoh tu. Bagi yang ada kitab, tak apalah. Dia boleh tengok je kat kitab tu. Baik. Contoh mana tadi? 6 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. Tak cukup nak rapatkan jap. Okey. Keluar darah hitam 6 hari. Okey. Darah merah 15. Darah hitam keluar balik. Betul ke ni? Macam terlebih. Sekejap, kita kira satu-satu lah. Kita kira satu-satu lah. Takut salah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian tak cukup. Tak apa, 24. Okey. Hitam berapa hari? 7 hari pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi haidnya adalah hitam lah, boleh ambil. Cukup syarat haid adalah hitam. Haid pertama. Hitam yang kedua, haid kedua. Haid kitaran kedua.
Semua ni adalah istihadah. Istihadah. Walaupun begitu, jangan lupa, mandi tetap pada hari yang ke-16. Kenapa pula? Macam kes tadilah. Pada hari yang ke-7 darah keluar, warna merah bertukar lah. Mungkin akan berhenti. Dia mana tahu nak sampai ke 28 hari Mana dia tahu berapa banyak hari nak keluar masa tu. Maka dia kena menunggu sampai hari ke-15. Jika berhenti sebelum melepasi sebanyak-banyak haid 15 hari, maka haid semua. Jadi hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tunggulah sampai hari ke-16 macam sama kes tadi. Maka barulah dia dapat tahu bahawasanya dia sedang bercampur darahnya haid dan istihadah. Maka dia wajib mandi kat sini, mandi solat. Semualah yang sebut-sebut tadi semua kat sini. Habis nanti kena qada hari yang ke-7 sampai hari ke-15 kena qada sembahyang macam tadi. Hari ke-16 dah mula solat. Dan teruslah solat dalam istihadah tu hari ke-16, 17, 18, 19, 20, teruskan solat 21. Tiba-tiba 22 keluar balik hitam. Maka waktu tu haram solat. Berhentilah. Haram solat, sembahyang subuh semua tak boleh balik. Tak boleh balik sebab haid kitaran kedua. Kemudian hari ke-29 berhenti. Maka mandi sekali lagi kat sini. Mandi, solat balik. Habis mandi yang pertama adalah untuk haid kitaran pertama. Dan dia kena qada lah tu berapa hari tu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian tak mandilah. Hari ke-16, 17 teruskan lah. Hari ke-16 mandi cukup lah. Hari ke-22 hitam keluar balik, cukup syarat, maka berhenti balik sembahyang. 23, 24, 25, 26, 27, 28 dah berhenti. 29, hari ke-29 dah berhenti terus. Mandi solat balik. Cuba bayangkan kalau orang tak tahu hukum ni, dia buat apa? Orang yang tak tahu hukum ni, yang tak belajar, yang main ikut dan aja, macam mana? Pada hari yang ke-16 dia akan kata ini adalah istihadah. Hari ke-16 betul lah. Hari ke-16 istihadah betul lah. Okay, dia sembahyang dan dia kata haidnya adalah 15 hari. Maka dia tak qada, berhutang sembahyang kat situ, satu hal. Dan sembahyang hari ke-16 dia salah sebab dia mandi. Dan tiba-tiba keluar hitam. Hari yang ke-22 ni keluar hitam. Dia kata istihadah kan, tak berhenti. Haid dah lepas dah awal bulan lagi tu. Ini istihadah dia kata. Maka keluar hitam. Sebab dia tak tahu kaedah ni. Maka dia semayanglah dalam haid berdosa besar 22, 20 besar, 23, 24, 20 besar, berdosa besar, berdosa besar, dosa besar, dosa besar. Dia semayang, dia masuk masjid, semua dosa besar. Sebab dia kata haid 15 hari kan, hari ke-16 tu istihadah dan tak berhenti-henti lagi. Tunggulah berhenti. Jadi 29 darah berhenti. Dia kata, oh istihadah aku dah berhenti. Dia tak mandi juga 29. Maka dia semayang tak sah juga sebab dia tak mandi wajib. Kenapa dia tak mandi? Kenapa dia tak mandi? Sebab dia kata istihadah dari ke-16 hari tu istihadah dah. Dan semayang aja dah. Maka dia buat dosa berterusan. Hari ke-29 darah memang dah berhenti, dia tak mandilah. Sebab apa? Sebab istihadah kan, mana kena mandi. Hari ke-30 dia semayang tanpa mandi, tak sah betul. Sebab walaupun darah tak ada dah, sebab dia tak mandi, sebab dia kata istihadah. Ada lagi teruk, orang lagi teruk, sampai 28 hari dia tak semayang. Sebab dia kata janji keluar darah haid. Maka terus hari ke-16 pun tak semayang. Sebab apa? Sebab haid ada darah, haid semua. 28 hari, lepas tu hari ke-29 baru dia mandi dan semayang. Dosa lagi. Sebab ada banyak solat-solat yang dia tak semayang dan dia tak qada.
Sebab dia kata selagi keluar darah haid lah semua. Dia 28 hari dia kata. Mak dia lagi lama, 40 hari tak semayang. Dia ambil daripada mak dia. Memang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Seterusnya, bagaimanapun jika pendarahan yang berlaku hanya dengan satu sifat saja, maka luput syarat tamyiz kerana tidak dapat membezakan yang mana kuat dan yang mana lemah. Contoh pertama, 18 hari hitam, direct 8 hitam semua. Contoh kedua, 16 hari merah semua, maka luput syarat tamyiz. Okay, luput syarat tamyiz. Macam mana luput syarat tamyiz ni? Macam ni. Hari pertama, yang ni senang lah. Hari pertama sampai hari ke-18, kat sini 15, semua hitam. Semua hitam. Semua. Maka dah lebih dah 15. Maka tak boleh lah nak kata darah hitam haid, darah kuat haid, darah lemah istiadah. Kenapa pula? Sebab mana ada kuat lemah? Kuat aja ada, lemah tak ada. Habis tu nak settle macam mana? Nanti dulu. Contoh yang kedua, hari pertama sampai hari yang ke-16, hitam semua. Lebih 15 hari tu. Maka takkan nak kata darah kuat haid, darah lemah isi apa? Mana ada darah lemah kuat? Semua kuat 16 hari. Maka macam mana nak settle? Macam ni nak settle, baca lagi. Perlu diingatkan apabila telah dihukumkan dengan luput syarat tamyiz, maksudnya tak boleh settle, luput syarat tamyiz. Tamyiz tak boleh pakai. Okay? Perlu diingatkan apabila telah dihukumkan dengan luput syarat tamyiz, maka kaedah penentuan haidnya berpandukan kepada jumlah haid yang telah datang pada kitaran sebelum itu. Akan dijelaskan pada masalah adat nanti. Okey. Selesai. Wallahu alam. Dia agak susah sikit. Sabar. Kita berhenti dekat tamyiz 3 warna darah akan datang. Dan pendapat yang disebut tadi adalah pendapat yang tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Mungkin terdapat beberapa pendapat yang sedikit berbeza. Mungkin ada pendapat lain yang sedikit berbeza, yang mungkin lebih ketat dan mungkin lebih longgar lagi. Mungkin ada. Tapi yang saya ambil adalah yang tak terlalu ketat tapi taklah terlalu longgar sampai bermudah-mudah. Sebab bila kita masuk dalam masalah tamyiz, dia dipenuhi dengan khilaf. Ada banyak khilaf. Tak itu mazhab Syafi'i, khilaf mazhab-mazhab yang lain lagi. Jadi kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.